Baik, debat di antara Rafizi dan Syahir ini hari itu agak viral lah, agak viral. Tapi saya tak sempat nak cover sebab saya berada di banyak tempat untuk kempen politik, untuk kempen pilihan raya pada tempoh hari. Baik, Rafizi. Okey, kejap. Saya nak kena betulkan. Nah, itu adalah hujah pembukaan daripada Rafizi. Bila Syahir pula, okey, dia pun buka lah perhujahan. Dia kata, pertama, dia tidak pernah berdebat. Kedua, Rafizi menteri, dia pembangkang. Baik, ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Saya nak cerita. Kalau anda masuk berdebat, ini kaedah debat lah. Yang pertama sekali, jangan kata benda yang negatif terhadap diri sendiri. Dia takkan appeal kepada audience. Audience takkan simpati dengan kita. Audience harap bila kita nak berdebat, kita dah ready. Bila kita masuk-masuk, minta maaf lah tuan-tuan, saya ni tak pandai sangat berdebat. That's it. Your reputation goes out of the window even before you start. Tak start lagi debate tersebut, kamu dah kalah. Ini Syahir. Ini Syahir punya kerja. Kemudian dia kata bila dalam nak membawa kepada persoalan perbincangan mengenai ekonomi, model ekonomi ini, maka pendekatan aspek fundamental dan permasalahan rakyat perlu dilakukan. Maka dia melihat kepada 4 aspek. Yang pertama, 4 persoalan. Dia 4 persoalan ini dia kata, ke mana matlamat hala tuju nak dibawa? Negara ini nak bawa kepada mana? Kedua, apakah teras yang dilakukan? Ni Syahir kata. Ketiga, apakah platform dan program? Keempat, apakah hasilnya? Okey, bagi saya tak nampak poin ini sebagai satu poin yang kuat. This is just a general statement kepada apa-apa pun. Kepada mana? Saya tak nampak apa sebenarnya dia nak bawa kepada poin ini. Tapi tak apalah, kita teruskan. Kemudian dia kata, tengok Tengku Abdul Rahman, dia membawa kemerdekaan, federalisme, ekonomi pasaran terbuka, dia kata. Tengok Tun Abdul Razak, dia membawa DEB, National Equity, dan bukannya economic growth. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kesemua mereka membawa kepada economic growth. Ini bukan matlamat utama. Ya, dia salah satu matlamat, national unity dan sebagainya. Tetapi semua Perdana Menteri itu melihat kepada national unity. Semua Perdana Menteri ini melihat kepada economic growth. Ini adalah satu klasifikasi yang sangat bangang bagi saya. Mahathir wawasan negara. Kemudian dia kata tapak tanah yang diwariskan kepada kita guna rumah baru yang lebih baik. Baik. So dia letakkan model dia. Dia kata pertama, dia kata model yang dia nak letakkan national stability, kestabilan nasional sebagai matlamat utama. Dunia pertembungan kuasa-kuasa besar. Bila negara tidak stabil, ekonomi daripada Perdana Menteri tidak stabil, ni dia berkempen pula. Janji tidak ditepati, ke hulu ke hilir naik heli, berlagak seperti selebriti, tiada hala tuju, tiada legasi. Jelas perlu kepada kestabilan. Baik, saya nak ulas bab ni. Kestabilan ni tuan-tuan. Kalau kita tanya, siapa sebenarnya yang menyebabkan negara ini tak stabil? Kita tanya, siapa sebenarnya yang menyebabkan negara ini tidak stabil? Siapa yang membawa ajaran yang melampau di dalam beragama kalau bukan PAS? Siapa yang membawa ajaran amanat Haji Hadi yang menghukum kafir orang yang berlainan politik daripada dia? Siapakah yang bekerjasama dengan Bersatu pada waktu itu, termasuk UMNO pada waktu itu, tetapi geng-geng pengkhianat Bersatu, Muhyiddin Yassin, untuk menjatuhkan negara? Kalau kita bercakap tentang national stability, orang ini paling tidak layak untuk bercakap tentang national stability. Kerana mereka lah yang menjadi punca kepada kejatuhan negara pada tahun 2020. National stability apa yang nak cakap? So, benarlah sebagaimana kata dalil, lima takulu dan malataf alun kabura maqtan indallahi antakulu malataf alun. Mengapa kamu berkata benda yang kamu sendiri tak buat? Besar kemurkaan Allah mereka yang berkata benda yang dia sendiri tak buat. Inilah dia. Orang yang duk cakap, dia kata national stability, tetapi mereka lah punca kepada kejatuhan negara. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapakah yang sekarang ini mengatakan nak menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, nak menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, yang mengatakan kami sudah cukup jumlah. Malah hari ini sendiri Azmin sendiri berkata it is not over until the fat lady sing. Dia masih lagi berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini. Now, dia nak bercakap tentang national stability, dia nak bercakap tentang kestabilan nasional, sedangkan dia sendiri adalah punca kepada ketidakstabilan di dalam ekonomi. Baik, saya bawa lagi hujah dia. Dan saya akan jawab. Dia kata tidak seperti ekonomi Madani, mahukan Malaysia ekonomi terbesar. Kita nak jadi the biggest. The biggest does not mean the best. We want to be the best. Apa guna jika yang kaya yang miskin semakin miskin? Terus mengeluh kerana semakin mengecil, dia kata. Saya tak faham.
Apa point dia sebenarnya? Kita tak nak jadi the biggest, kita nak jadi the best. Kemudian dia sentuh tentang disparity atau kesenjangan di dalam kemiskinan. Apa kaitan dia? Kita nak jadi the biggest ke the best ke, itu tak ada kena mengena dengan jurang kemiskinan itu. Even kalau kita jadi the best economy in the world, ada juga akan berlaku jurang kemiskinan kalau kita tidak faham model dan juga penyelesaian kepada ekonomi. Jadi saya tak nampak point dia kat situ. Baik. Dia kata dekat sini dia bawa lagi point dia. Dia bawa point dia lagi. Dia kata persoalan bukan janji tapi execution. Bukan pengumuman tergesa-gesa, bukan umum lepas tu nak kaji. Yang nak umum lepas tu kaji adalah kerajaan dia orang, tuan-tuan. Sebelum ini kita nak buat ni, nak buat tu, tetapi akhirnya yang nak umum tapi nak kaji lepas itu adalah mereka. Kita tak pernah, kita dah ada plan. Dan dia kata subsidi tinggi, jurang kaya miskin, hutang negara. Baik. So teras ekonomi Shaheen, dia kata bumbung dia kestabilan nasional. Nak stabil macam mana? Kalau dia sendiri ada bumbung bocor, dia sendiri tebuk daripada atap, tuan-tuan. Kemudian dia kata tiang kedua, bumbung dia kestabilan nasional. Nak tebuk daripada atap, dia orang lah. Tiang satu, keadilan ekonomi. Tiang dua, kitaran ekonomi. Tiang ketiga, kesedaran ekonomi. Tiang empat, integriti ekonomi. Baik, kita pecah satu persatu. Dia kata keadilan ekonomi, cukai bersifat adil dan inklusif, gaji dan upah kemahiran dan produktiviti. Exactly apa yang disebut oleh kerajaan Madani, tuan-tuan. So saya tak nampak apa bezanya keadilan. Dia cuma wording je dia berbeza, tapi point dia sama dengan apa yang kerajaan Madani bawa sekarang ini. Kita nak bercakap cukai yang lebih adil, kita nak gaji yang lebih progresif dan sebagainya. Kemudian dia kata kitaran ekonomi, jurang kaya miskin, bandar dan luar bandar, negeri dan kemiskinan, menangani masalah nepotisme, Alibaba, kartel orang tengah dan sebagainya. Dia bercakap tadi supaya pelaksanaan itu dilakukan. Bukan hanya cakap-cakap saja, tuan-tuan. Kita nak bagi tahu, bukan setakat pelaksanaan, kita dah buat rang undang-undang anti Alibaba dah. Dia duk bercakap tentang teori, kita dah bercakap tentang rang undang-undang anti Alibaba. Kemudian dia menyentuh kesederhanaan ekonomi, kerajaan membazir dan boros, hutang kerajaan 1.5 trilion, hutang isi rumah 80% KDNK, value for money dan kesan limpahan tinggi. Tuan-tuan, kita kata antara hutang terbesar dihasilkan oleh negara adalah sewaktu COVID tempoh hari, di mana pada waktu itu kerajaan berbelanja terlalu besar. Datuk Johari Ghani mengatakan antara kesilapan kerajaan pada waktu itu memberikan EPF kepada mereka yang tak terkesan dengan kerja sekalipun, memberikan moratorium kepada mereka yang masih bekerja, antaranya kerja dengan kerajaan, yang masih lagi bekerja diberikan moratorium, diberikan EPF, KWSP dikeluarkan, diberikan kepada mereka yang masih bekerja. Bukan setakat yang terkesan dapat, yang masih bekerja pun dapat, walaupun dia dapat gaji full. Itu antara kesilapan. Dan inilah antara penyumbang kepada 1.5 trilion. Kemudian dia bercakap tentang integriti ekonomi, pemberi atau penerima rasuah, bukannya pemberi dan penerima. Okey, yang ni tuan-tuan, saya nak bawa apa yang dia sebut. Apa yang dia, saya yang ni bagi saya lawak lah. Bagi ni saya, hujah Shaheen yang paling lawak adalah ini. Okey. Dalam kes-kes rasuah yang didakwa ialah pemberi. Okey, saya kuatkan. Kalau boleh dengar. Atau penerima. Okey, saya ulang balik. Aliyadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fatakunda maluma mahsura. Allah kata, tangan kita ni jangan letak di leher, jangan kedekut, dan jangan kamu lepas, maka kamu nescaya akan terduduk dalam. Ini adalah integriti ekonomi integriti. Ini trust yang paling penting. Kalau tiang rumah, yang paling penting, tangan itu selalu letak di kullal bast wala taj'al, yang lebih tinggi, kiblatnya Al-Isra 29. Kalau tiang rumah, ini tiang kat belakang. Tiang belakang. Kes banglo, kes terowong, sama juga. Dia salah satu. Contoh, dalam kes-kes rasuah, yang didakwa ialah pemberi atau penerima rasuah, bukan pemberi dan penerima rasuah. Dia salah satu. Contoh, yang dituduh dengan 47 pertuduhan. Dia seorang saja, bukan dan, dia atau. Yang memberi tak didakwa. Kes banglo, kes terowong, sama juga. Dan Datuk Seri Najib didakwa, disabitkan kesalahan, sekarang dalam penjara. Tetapi
Yang merosakkan dia, orang keliling dia masih bebas di luar sana.